Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu izinkan saya merafak sembah dengan ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Juga saya merafak sembah dengan ucapan menjunjung kasih dan setinggi-tinggi penghargaan buat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah yang telah menaungi negara dan rakyat jelata selama 5 tahun yang lalu dengan bijaksana. Puan Yang di-Pertua, Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara. Perlembagaan Persekutuan ini adalah asas negara kita. Ia menetapkan perkara-perkara asas seperti kebebasan rakyat, seperti demokrasi, kewarganegaraan dan juga sistem raja berperlembagaan. Dalam perlembagaan ini, Puan Yang di-Pertua, ia juga memaktubkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Juga kedudukan istimewa Melayu dan juga pribumi Sabah dan Sarawak. Dan jangan ada pihak yang mempertikaikan perkara-perkara ini. Tetapi pada masa yang sama, Puan Yang di-Pertua, jangan kita lupa juga, dalam perlembagaan persekutuan ini, ia juga menjamin kepentingan sah bangsa dan komuniti lain dalam negara kita. Di samping menjamin hak dan kebebasan beragama buat mereka yang bukan Islam. Sama seperti jangan ada pihak yang mempertikaikan kedudukan Islam dan juga kedudukan istimewa orang Melayu dan juga pribumi Sabah dan Sarawak, samalah juga jangan ada pihak yang cuba menafikan bahawa kaum dan etnik lain yang ada dalam negara ini punya hak dan kepentingan mereka. Kaum-kaum lain telah sama menumpahkan darah, keringat dan air mata untuk ibu pertiwi ini, dan Malaysia ini, Puan Yang di-Pertua, adalah milik semua warga negaranya. Perlembagaan Persekutuan, Puan Yang di-Pertua, adalah satu kanun yang mengimbangi pelbagai jenis kepentingan yang ada. Kepentingan di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak, kepentingan Islam bukan Islam, kepentingan Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan dan macam-macam etnik lain. Jangan sekali-kali kita sebagai ahli parlimen menghina Perlembagaan Persekutuan dengan tomahan bahawa ianya adalah songsang atau ciptaan barat dan sebagainya. Kerana jika kita tidak menghormati Perlembagaan Persekutuan, maka rakyat juga tidak akan menghormati perlembagaan tersebut. Puan Yang di-Pertua, negara kita kini berhadapan dengan percubaan. Ada pihak-pihak yang ingin membakar sentimen perkauman. Semua isu dikaitkan dengan isu kaum. Dan pihak-pihak ini menggunakan isu kaum dan agama ini demi malangnya kepentingan politik juga. Ini digandakan dengan platform media sosial seperti TikTok yang secara natijahnya memudahkan penyebaran sesuatu perkara tanpa verifikasi. Dan berhadapan dengan situasi ini, Puan Yang di-Pertua, apa yang kita boleh lakukan? Ramai berpandangan bahawa kerajaan harus lebih tegas dalam mengambil tindakan. Saya setuju kalau ada pihak yang melanggar undang-undang dan sebagainya, tindakan wajar diambil. Tetapi seperti yang telah saya katakan berkali-kali, undang-undang sebenarnya bukanlah penyelesaian untuk semua masalah yang ada dalam negara kita, Puan Yang di-Pertua. Di sini saya melihat pemilik platform media sosial seperti TikTok, Facebook dan sebagainya haruslah memainkan peranan yang lebih besar. Mereka ada garis panduan, saya tahu. Tetapi saya melihat bahawa tindakan yang mereka ambil ini tidak cukup berkesan. Tindakan yang diambil oleh mereka pada saya adalah terlalu lambat. Bila mana keputusan diambil untuk take down satu konten itu, Puan Yang di-Pertua, dah terlambat. Konten tu dah viral dah. Satu Malaysia dah viral. Jadi di sini saya fikir bahawa pemilik platform media sosial harus memikul tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan bahawa hubungan di antara kaum di dalam negara ini tidak terjejas disebabkan media sosial ini. Dan buat semua rakyat Malaysia, kita sudah lama hidup bersama. Jangan hanya perbezaan yang sikit yang kita ada.
kita musnahkan segalanya. Poin di Pertua menyentuh tentang perlembagaan. Salah satu tonggak penting dalam negara kita tahu adalah institusi kehakiman. Peranan mahkamah adalah untuk mentafsirkan undang-undang yang ada. Ada kalanya keputusan mahkamah tu kita setuju. Ada kalanya keputusan mahkamah tu kita tidak bersetuju. Dan bila kita tidak bersetuju, kita kata khilaf. Saya sebagai peguam, bila kita nak failkan rayuan, salah satu perkara yang kita letakkan adalah bahawa keputusan oleh hakim yang bijaksana adalah khilaf, contohnya. Tidak bersetuju, tiada masalah. Mengkritik pun tiada masalah. Tetapi apa yang saya lihat, poin di Pertua, terutama sekali selepas kes Nick Allen ini, saya melihat bahawa bukan setakat kritikan, tetapi sudah sampai tahap menghina mahkamah ada di luar sana. Saya tak boleh terima apa yang dilakukan. Sebab ada yang kata bahawa hakim dipengaruhi oleh penjajah atau tidak bijak. Ada yang mempengaruh yang buat konten yang tak betul, yang salah berkenaan dengan keputusan mahkamah dan sebagainya. Dan apabila rakyat melihat bahawa institusi kehakiman ini diperlekehkan, maka mereka juga akan terpengaruh untuk tidak mendaulatkan undang-undang kita. Jadi di sini poin yang dipertua, saya fikir pihak berkuasa harus mempertahankan tonggak yang penting ini, mempertahankan institusi kehakiman kita. Saya menggesa supaya pihak berkuasa untuk menyiasat, dan jika ada asas, peguam negara wajar ambil tindakan keras, termasuklah memulakan prosiding contempt dengan izin terhadap mereka yang melampau menghina institusi mahkamah ini. Puan Yang Dipertua, saya tekankan, menghina bukan mengkritik. Puan Yang Dipertua, saya nak sentuh satu perkara yang mungkin tidak ada kena-mengena secara khusus kepada perlembagaan, tetapi tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI. Baru-baru ini OpenAI telah memperkenalkan kecerdasan buatan generatif yang dipanggil Sora, yang mampu menghasilkan video resolusi tinggi yang kelihatan cukup realistik. Maka tidak lama lagi kita mungkin akan ada satu situasi yang mana video yang ada online itu, kita tak boleh bezakan di antara video yang betul dengan yang telah dihasilkan melalui AI. Tidak dinafikan bahawa AI ini mengubah hidup kita, Puan Yang Dipertua. Ada banyak kebaikan. Bila kita guna telefon sekarang ini, banyak dengan izin features AI yang ada. Tetapi pada masa yang sama, kita juga tidak boleh memandang enteng pada isu-isu yang berbangkit dengan AI ini. Pertama, saya melihat isu harta intelek, IP. Dengan AI ada kandungan yang akan menyerupai harta intelek orang lain. Tetapi di bawah undang-undang harta intelek, hak cipta, jika tiada peniruan atau copying, maka ianya bukan pelanggaran hak cipta. Jadi kita perlu melihat semula undang-undang harta intelek kita supaya kita dapat mendepani isu-isu harta intelek baru dengan adanya AI. Kedua, misinformation dan disinformation, Puan Yang Dipertua. Jika sekarang kita berhadapan dengan kepalsuan yang mana saya sentuh tadi, dengan kepalsuan yang ada dalam media sosial, bayangkan selepas ini sesiapa pun boleh buat video atau imej palsu untuk menyerang orang lain menggunakan AI, dan video tersebut ataupun imej tersebut akan nampak seperti real dengan izin. Undang-undang sedia ada harus berupaya untuk menangani kemungkinan ini, terutama sekali undang-undang seperti Kanun Keseksaan dan juga Akta Komunikasi dan Multimedia. Ketiga, kesan kepada pembuat konten, kepada pereka grafik dan lain-lain dalam bidang industri kreatif. Apa nasib mereka dengan adanya AI? Jika suatu grafik yang sebelum ini dibuat oleh manusia, dengan adanya AI, kita cuma perlu input saja, Puan Yang Dipertua. Apa yang kita nak dan dia akan keluar tanpa ada input daripada manusia. Jadi saya ingin mencadangkan, Puan Yang Dipertua, supaya buat masa ini kerajaan elak daripada menggunakan AI ini untuk tujuan grafik atau video. Kalau tak boleh elak, kurangkan. Sekurang-kurangnya sampai kita tahu impak AI ini ke atas orang ramai, ke atas
pereka, ke atas content creator dan sebagainya. Sebab kita harus terus menyokong para penggiat industri kreatif yang ada pada ketika ini. Maka Puan Yang di-Pertua, melihat kepada isu-isu yang telah saya gariskan ini, saya menggesa pihak kerajaan untuk menubuhkan satu jawatankuasa tindakan atau task force untuk mempertimbangkan semua isu-isu yang berbangkit dan akan berbangkit dengan AI ini. Jawatankuasa atau task force ini perlu merentasi kementerian dan harus melibatkan pemegang taruh, pakar dan juga semua bijak pandai yang ada. Saya bukan anti-AI, Puan Yang di-Pertua, tetapi kita mahu pastikan bahawa kita, masyarakat kita ini benar-benar bersedia dengan kesan AI dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Puan Yang di-Pertua, saya menjunjung titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong tempoh hari bahawa sebarang permintaan dari mana-mana pihak untuk menggaguh-gugat kestabilan politik tidak akan dilayan. Saya fikir ini satu mesej yang jelas buat semua untuk kita bersama-sama membangunkan negara. Tidak ada lagi langkah-langkah, saya harap selepas ini, selepas mesej yang telah diberikan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bayangkan, tahun lepas sahaja Tuan Datuk Yang di-Pertua, kerajaan ini telah mendapat pelaburan diluluskan sebanyak 329.5 bilion dan membuktikan bahawa walaupun dengan propaganda sebelum ini yang kononnya kerajaan akan bertukar berkali-kali yang dimainkan ini, namun kerajaan masih dapat pelaburan ini. Bayangkan kalau tidak ada propaganda ini, berapa banyak lebih tambahan yang kita boleh dapat kalau kita gandingkan tenaga kita. Jadi saya fikir sudah-sudahlah. Kita semua berada di sini kerana kita telah dipilih oleh rakyat. Saya fikir juga saya dengar rakan-rakan di sebelah sana mengatakan tentang peruntukan dan sebagainya. Saya berharap bahawa dengan titah Seri Paduka Baginda, pihak yang di sebelah sana mulakan rundingan dengan pihak kerajaan untuk mendapatkan peruntukan yang sama rata untuk kawasan mereka. Saya fikir pihak kerajaan sudah lama mengatakan bahawa pintu rundingan sentiasa terbuka. Jadi inilah masanya dan kita boleh masukkan. Contohnya kalau kita nak ada satu undang-undang yang mana peruntukan itu diberikan bukan atas budi bicara Perdana Menteri, kita boleh masukkan dalam terma rundingan contohnya. Jadi saya berharap ini boleh menjadi satu batu loncatan untuk kita bersama-sama membangunkan negara ini. Hentikan politik yang tidak berkesudahan demi rakyat yang telah memilih kita 222 ahli parlimen yang berada di sini. Dengan itu, saya mengakhiri ucapan saya dan saya, Ahli Parlimen Bangi, mohon menyokong usul. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Dipersilakan Yang Berhormat